على ما فعلنا سبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله حق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan yang rahmat Allah sekalian, kita bersihkan hati kita dengan bermunajat, berzikir munajat agar Allah ampun dosa-dosa kita, tuan-tuan dan perempuan. Lagipun sekarang dalam bulan Syawal, bulan kata setengah ulama menggelarkan bulan Syawal ni bulan ukhuwah, bulan berkasih sayang. Setengah juga mengatakan bulan Syawal ni bulan kita nak tingkatkan kualiti kita daripada madrasah Ramadan. Jadi dalam bulan Syawal ni kebanyakan dan kebiasaannya kita berpuasa lagi 6 hari. Pada hari ini hari yang ke berapa lah, tinggal tak lama lah, 10 hari lagi rasanya baki. Jadi dah lagi lah kalau kita nak berpuasa 6 hari itu bagi yang belum berpuasa, yang merangka-rangka, saat-saat ada rumah terbuka, saat-saat ada kenuri kenara buka. Sedar-sedar dah tinggal beberapa hari lagi dah. Jadi apa pun perempuan, ustazah yakin dan percaya jemaah yang ada pada depan ustazah ni semuanya selesai. Kalau nak ada pun sehari 2 lagi lah. Tak apa, masa masih ada. Orang kata apa pun kita kuatkan semangat. Biarlah kalau ada lagi orang yang nak buat Aidil Fitri, kita KIV lah. Kita habaq kata saya dah puasa lah, tak boleh lah. Kalau ikut tu pakai tak ada. Jadi pada peringkat perempuan ni lah yang ada depan ustazah, tuan-tuan perempuan ni peringkat yang agak orang kata hebat dah. Cuma kalau boleh perempuan ajak-ajak lah anak-anak, ajak-ajak lah menantu, ajak-ajak lah kawan-kawan yang paling dekat dengan kita tu, semetua kita lah. Kadang-kadang kita orang perempuan ni rajin beribadat, tapi seorang-seorang. Awak tak ajak beramal sama puasa.
Malas ya. Ayuh. Gitu. Dia tak mau ajak suami dia. Pasal orang lelaki ni kadang-kadang ajak sekali tak mau, ajak kedua tak mau lagi. Tu haji bosan je. Habis dah. Jadi perempuan, apa yang ustazah nak sebut sini, peringkat perempuan ni, orang yang rajin beribadat ni, nak mengajak anak menantu, anak ipar duai, tok bisan, kita nak mengajak kawan-kawan. Yang paling dekat sekali nak ajak suami kita lah. Sebab apa? Suami ni kadang-kadang ada yang rajin, ada yang malas, ada yang tak pernah puasa, ada yang kata tak apa lah, sunat. Gitu. Kita orang perempuan ni rajin beribadat tapi dia cacat sikit. Sebab dia macam seorang-seorang dia tak mau susah-susah dengan orang. Apa saya tak ajak Bang Man? Payah Ustazah, mereka banyak akal sangat. Mereka bukan tak tahu. Tahu tapi dia tak mau puasa. Dia kata gitulah. Jadi perempuan Ustazah nak pesan saja, ajaklah. Mungkin dengan suara kita, mungkin dengan ajakan kita, mungkin dengan niat kita, mungkin bersama senyuman bahasa kita, menyebabkan Allah memberi hidayah pada dia untuk berpuasa. Walaupun kali yang ke-1,000,000 mengajak tu, yang mana kita tak tahu nak bersentuh hati dia untuk berpuasa. Tuan-tuan perempuan, jangan kita lemah ataupun putus asa. Dan sebab apa? Sebab bahagianya keluarga ini kalau kita boleh sama-sama meraihkan atau melaksanakan amalan-amalan sunnah yang digalakkan, terutamanya di bulan Syawal ni, tuan-tuan dan puan, kita rasa bahagia. Kerana kebahagiaan ini bukan ada dijual di kedai-kedai. Bahagia ni bukan ada nilai. Bahagia ni bukan boleh beli berkilo-kilo, tidak. Bahagia ni bukan untuk orang kaya. Bahagia juga bukan untuk orang miskin. Tetapi kalau katakanlah Allah kata bahagia ni boleh dibeli, sudah tentu bahagia ni milik orang kaya. Semua orang kaya dia boleh beli bahagia ni. Kalaulah orang Tuhan kata bahagia ni ada di sebelah kutub utara, sudah tentu dunia ni akan senyet pergi sebelah sana. Pasal orang memburu bahagia tu. Kalaulah bahagia tu kata Tuhan ada di sebelah Asia Tenggara, di negara Malaysia, duduk pula di Langkawi, tenggelam pulau ni. Pasal apa? Pasal orang pakai tumpu datang untuk mencari bahagia, membeli bahagia, mengambil bahagia. Tapi sayangnya tuan-tuan dan puan, bahagia ni Allah kata ada di hati masing-masing. Tak kira miskin, tak kira kaya, tak kira untung, tak kira rugi, tak kira buruk, tak kira segak, ada pada hati. Sebab apa? Orang kaya ni, orang yang bahagia ni hati dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita nak berpuasa, mengajak tu adalah membahagiakan kita. Maka tak kira siapa, walaupun dia orangnya baru nak belajar, orangnya baru nak mengaji, orangnya baru nak berkawan untuk ke masjid, tapi dia boleh melakukan ibadat-ibadat sunat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bahagia dia rasa, tenang dia rasa. Sebab itulah kata dalam kitab Allah Ta'ala, dia mengatakan orang-orang yang bahagia ni boleh menjadi orang-orang yang khusyuk dalam solat adalah orang yang bahagia, perempuan. Orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan, perkataan yang lara, yang tak berguna, bahagia dia. Mana dia nak ajak suami puasa, anak-anak puasa, memanglah kita kata macam ajak sajalah, tak apa. Sebab kita tahu kita ajak tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi tang mana kita tak tahu, tapi kerja kita tu tak jebu mengajak. Sebab mengajak tu adalah sebahagian daripada dakwah. Tuan-tuan dan puan, jadi kita tak ada jemu. Dan orang yang menunaikan zakat rasa bahagia. Dia dapat menunaikan zakat di bulan Ramadan, zakat fitrah terutamanya, dia rasa senang, dia rasa tenang. Dan kalau dia ada zakat-zakat lain lagi dia buat keluar di bulan Ramadan, bulan Syawal, kepada orang-orang yang berhak, kerana dia tahu bukan hak aku ni, yang ada dekat aku ni bukan hak aku. Allah lalu saja ikut jalan aku, ikut tangan aku. Jadi dia akan menunaikan zakat tersebut, dia rasa bahagia, tenang, seronok. Sebab
bersih diri dia tu. Macam tu. Dia ada subang, dia ada rantai bertimba-timba. Buh lan timba. Kan? Jadi dia duk tengok nak pakai pun tak tahu nak pilih hak mana. Bila dia buat keluar zakat tu, bahagia dia. Gitu. Lepas tu lagi bahagia orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri atau budak yang dimilikinya. Tu bahagia. Orang yang memelihara amanah dan orang yang dipikulnya, perempuan bahagia. Makna dia dapat melaksanakan kewajipannya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai kakak, sebagai kawan. Perempuan dia rasa tenang walaupun kita nampak diri kita ni bukanlah kata pandai, bukanlah hebat, tapi dengan nasihat dia, dengan senyuman dia, dengan belayan dia pada anak-anak dia, perempuan, anak dia menjadi orang yang cemerlang, bahagia dia. Sebab tu bahagia tu bukan duduk di utara, bukan duduk di barat, bukan duduk pada orang kaya, pada orang pandai, macam ni, tak. Bahagia itu duduk pada hati yang bersih kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang memelihara solatnya juga adalah orang yang bahagia. Tuan-tuan perempuan, macam tuan-tuan dan perempuan ni semua tu dah ada, semua dah laksanakan. Kadang-kadang cara kita berkomunikasi, cara kita faham, cara kita orang kata apa, melaksanakan tugas-tugas kita itu yang menjadikan kita ni kadang-kadang tidak bahagia. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, ajaklah, pakat-pakatlah. Kita ada lebih-lebih kita mak ni, ibu ni, walaupun kita tahu anak kita ni bukan nak puasa, tambah-tambah anak lelaki dia nak puasa sunat, payah jumpa tuan-tuan dan perempuan. Kalau hak bagui, hak minat, hak cenderung, hak rasa seronok nak berpuasa, insya-Allah mudah. Tapi ibu jangan putus asa. Ajak pun salah macam tak ajak tak. Mana dia kata kita kerja kita mengajak, membelai, menyuruh, menceritakan kebaikan Syawal, kerana kita rasa satu kepuasan boleh mendidik kepada keluarga kita dengan apa yang ada pada kita. Dia tak puasakan tu tak apa. Yang pentingnya bahagia kita bila kita dapat mengajak. Itu sebab Ustazah kata tadi, jangan jemu mengajak walaupun suami kita itu tak berminat untuk berpuasa, sebab kita tidak tahu yang mana satu ajakan kita yang menjadi hidayah kepada keluarga kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, yang mana tak habis lagi rangkak-rangkak bilah puasa, yang mana dah habis dah, alhamdulillah. Yang mana yang rasanya nak puasa tak puasa, nak puasa tak puasa, puasalah walaupun sekali. Ambil berkat orang kata, no? Walaupun kita kata tak cukup 6 dah ustazah, saya tetap dah tak cukup 6. Puasa tak mana puasa pun tak ada makna tak cukup 6. Jangan kata begitu. Allah ni dia pandang pada hati kita tu. Jangan kata macam tu. Puasa nak qada sekali kau ustazah, kalau puasa asyik cik tak mau, cik segan lah puasa tu. Qada benda lagi orang kata. Buatlah lagu mana nak buat. Hak mana senang, qada sekali dengan sunat lah. Tak apa, boleh buat. Motivasi dulu. Dia tak mau buat. Ustazah dulu-dulu, perempuan masa-masa dulu-dulu ni tak ada puasa asyik, puasa sekali dia. Nak abang ni kalau puasa asyik tu kau puasa. Puasa haid saja dah 15 dan 14 hari. Nak pergi tambah lagi puasa tu. Qada pun dah 2 minggu. Jadi makna dia kita ambil lah, kita pilih lah hak yang ulama kata boleh campur tu. Taklah terbeban sangat peringkat awal. Main peringkat macam perempuan ni, orang-orang kuat iman, orang-orang yang alim-alim ni, tak apalah. Ada orang tanya ustazah boleh tak? Saya puasa dah 6 hari. Habis semua dah. Tapi saya nak puasa lagi 6 hari, nak lipat lagi satu set awal. Pasal suami baru nak mula puasa. Nak teman. Oh bagus dia bagus je. Payah jumpa orang tanya soalan lagu tu. Orang tuan-tuan perempuan. Tu hak bagus. Hak kita duk kira nak kelepiak Baik, tuan-tuan dan puan, itulah di antara sedikit motivasi tentang kebahagiaan Ramadan Syawal, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Muka surat siapa ingat? 340 Betul tak?
3 Ustaz 35. Okey. Oh bagus. 335 puan buka. Dia. 335 bab yang kita nak bicara pada pagi Jumaat bulan Syawal ni ialah sabar menghadapi bala dan kesusahan. Yang ni yang kita duk tak tahan sangat ni, tuan-tuan dan puan-puan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Amash dan Al-Khattab dan An-Abasah dan kira-kira 50 guru yang meriwayatkan keterangan ini daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, ingatlah kepadaku 5, ingat 2 dan 2 dan 1. Kita selalu dengar ingat 5 perkara. Ini dah. Ini 5 dan 2 dan 2 dan 1. Mari kita tengok apa dia kata Ali bin Abi Talib ni. Ala la yakhafanna ahadun minkum illa zambahu wa la yarjuanna illa rabbahu wa la yastahi ahadun minkum idza lam ya'lam an yata'allama wa la yastahi ahadun minkum in su'ila wa huwa la ya'lamu an yaqula la a'lam wa'lamu anna as-sabra min al-umuri bimanzilati ar-ra'si min al-jasad fa iza faraqa ar-ra'su al-jasada fasada al-jasadu wa iza faraqa as-sabru al-umur fasadatil umur. Kata Ali bin Abi Talib ni, kata-kata Ali perempuan ni. Kata-kata Ali bin Abi Talib, ingatlah jangan ada seorang takut kecuali kepada dosanya, dan jangan mengharap kecuali kepada Tuhannya, dan jangan malu jika tidak mengetahui untuk belajar, dan jangan malu jika ditanya sesuatu yang tidak diketahui untuk menyatakan tidak mengetahui. Dan ketahuilah bahawa sabar itu dalam segala hal bagaikan kepala di badan. Maka bila kepala terlepas daripada badan, rosaklah badan. Demikian pula bila kesabaran itu terlepas daripada satu hal, maka rosaklah hal keadaan itu. Kemudian ia berkata, sukakah saya tunjukkan kepadamu orang faqih yang benar-benar mengetahui agama Allah wa alim ni? Jawab mereka, baiklah ya Amirul Mukminin. Imam Ali radhiyallahu an berkata, orang yang tidak memutuskan harapan daripada orang rahmat Allah, daripada rahmat Allah, dan tidak mengamankan orang daripada balasan Allah, dan yang tidak mempropagandakan maksiat kepada orang-orang, dan tidak berani menyatakan yang orang arif itu di dalam syurga, sebagaimana tidak menyatakan orang maksiat itu di dalam neraka, sehingga Tuhan sendiri yang memutuskan. Dan orang yang terbaik amalnya janganlah berasa aman daripada pembalasan Allah, sebab Allah tidak berfirman fala ya'manu makaralhi, tidak akan berasa aman dari hukuman Allah kecuali orang yang rugi, al-khasirun, orang yang rugi. Juga orang yang sejahat-jahat manusia jangan putus harapan daripada Allah, sebab Allah berfirman, sesungguhnya tidak patah harapan daripada rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pesan Ali kepada kita ni sangatlah berkesan, sangatlah berguna, sangatlah kita dapat merasai nikmat kehidupan, bahawa dalam hidup kita ni perlu bersabar. Kerana sabar tu kepala. Kalau nak bayangkan dalam jasad kita ni, sabar ni kepala. Rosak kepala ni, rosaklah segala sistem yang ada dalam badan kita. Sebab tu kata hadis ni, ingatlah jangan ada seorang takut kecuali kepada dosanya. Kita yang paling takut ni bukan hantu. Kita yang paling takut ni bukan masalah musibah dan sebagainya. Tapi yang kita takut sekali ni dosa-dosa kita ni.
Tu Ali karamallahu wajh pesan, tak ada apa yang boleh takut di dunia ni. Jangan takut. Yang paling kita takutlah dosa-dosa kita tu. Sebab dosa ni penyebab kita ke neraka Allah. Dia pesan begitu. Dan jangan mengharap kecuali kepada Allah. Kalau kita buat kerja apa, susah macam mana pun, tuan-tuan dan puan, kita ingat pada Allah. Macam mana ni aku nak pergi cara ni mahkamah ni? Aku pun tak ada tahu maklumat apa nak cara yang mereka pergi saman aku. Tak apa, kita ingat pada Allah. Allah tolonglah macam mana nak buat ni. Kita patah balik pada Allah. Allah akan tolonglah macam mana yang kita nak jawab, apa persiapan kita nak bawa. Allah bagi ilham pada kita. Allah buang rasa takut kita. Kerana apa? Kerana kita rasa tepi kita tu ada Allah. Dan jangan malu jika tak mengetahui untuk belajar. Kalau kata Sayyidina Ali kata, kalau kita tak tahu apa, nak tahu baca Quran tak pandai, kita rasa aku ni nak mati, nak menghadap Allah Ta'ala ni dengan Quran ni, ada nak kata betul aku lagu ni. Tapi nak pergi mengaji di masjid, aku ni dah tua-tua orang mengaji lama dah. Aku nak panggil tok guru mai lah. Dia fikirlah macam mana pun jangan malu. Aku nak ajak 2-3 orang kawan, aku nak ajak satu tok guru mai lah, tengok kami baca. Kita ni dah tua dah ni, umur 60 ni. Tapi kita nak mati lusa ni tak yakin Quran ni elok dah baca, betul ke baca lagu mana ke. Takutlah Quran baca tak faham tu, tak banyak juga yang tak faham ni. Faham ni 1-2 saja. Jadi kita janganlah malu kalau nak mengaji. Pergilah mengaji. Tambahlah ni tempat mengaji ni macam cendawan tumbuh. Cuma kita yang nak pilih hak mana. Pergi yang sesuai dengan kita. Pergi yang selesa dengan kita, duduk. Sebab apa? Sebab ilmu tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita malu nak belajar, malu dengan Allah. Gitu. Sebab itu Imam Ali bin Abi Talib ni, dia pesan kalau berasa diri kita ni tak pandai, tak tahu, lebih-lebih lagi hukum hakam agama lah, tuan-tuan dan puan, fiqh. Macam kita mengaji kitab ni, kitab akhlak. Dalam kitab Tanbih Ghafilin ni, kitab yang memperingati orang-orang yang lalai. Dia bagus kita baca dia sebab dia memperingati kehidupan kita seharian. Apa yang sepatutnya kita buat, dia peringat kita. Apa yang sepatutnya kita kena tinggal, dia habang kat kita. Tentang diri kita. Jadi kita pilih kitab ni sesuai dah dengan diri kita ni yang banyak sangat kelemahan, kelalaian. Bila kita dengar tu pesan daripada Imam Ali bin Abi Talib, dia kata kalau hang tak pandai, hang pergi belajar, jangan malu. Jangan malu. Jangan duk pegang malu. Malu tu tinggal buang. Dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu, jangan malu. Ada tempat yang perlu malu, ada tempat yang tak perlu malu. Tak payahlah kalau umur kita sampai 50, nak cari kawan-kawan, nak cari geng-geng. Kalau tak ada geng Ustazah, saya berat juga nak pergi. Hang tak payah dah sebab hang dah 50 dah. 55 dah, nak mati bila-bila masa, fasa akhir, zon akhir. Gitu. Jangan malu. Bila letak malu ni, payah nak pergi masjid malu ni, payah lah. Tuan-tuan perempuan. Ustazah pernah juga tanya kawan-kawan yang tua-tua lah, macam umur kita, main mengaji. Tanya dia dulu-dulu mengaji tak cik? Dulu tak Ustazah weh. Dulu kerja, betul lah kerja. Dalam tempat kerja pun ada juga orang yang mengajar sebulan sekali. Ustaz-ustaz masuk mengajar. Pergi tak? Kalut. Kalut tak nak pergi. Itulah ni dah pencen dah, tak mau nak pergi. Dia kata tapi berasa lagu berat kaki tu, macam ada buah temikai 5 kilo duk ikat. Dia perasaan dia tu. Nak cerita kat orang puan, nak share dengan orang puan, kata berasa nak pergi tu. Ustazah kata tak payah, buang buah temikai tu. Buang. Pasal apa? Pasal kita nak mati lusa tak tahu bila ni. Tu perasaan orang tu. Tak tanya pun seorang, 2 orang tanya. Kalau tanya lain lagi macam tu ke rasanya. Tuan-tuan dan perempuan, buanglah perasaan malu tu, pesan daripada Ali bin Abi Talib. Kalau kita tahu kita nak belajar, kalau kita tahu kita tak ada, kalau kita tahu kita kurang. Ada juga orang nak mengaji ni, dia pilih tempat, tak apa. Ustazah, saya tak mau pergi mengaji tempat Ustazah. Sebab apa? Kena duduk terlantai. Memang tempat Ustazah duduk terlantai.
Tak mau. Tapi cari hak duduk atas kerusi tu. Asal mengaji sudah. Tak jumpa. Tak ada. Saya tak mau pergi tempat ustazah. Tak ada aircon. Api cari tak ada aircon tu di masjid Lelo, Masjid Bukhari. Ada aircon tapi tak syok tu guru dia tak mau. Macam-macam halangan ada. Kalau dah tak mau sampai umur 60 dah begitu juga. Tak boleh dah. Tak boleh kira lagu tu dah. Dekat ni kalau umur Nabi 3 tahun dia nak mati. Kalau umur Nabi kita kata kita 60, 3 tahun lagi. 3 tahun ni boleh buat apa perempuan? Tak boleh buat apa 3 tahun. Tak boleh buat apa. Hak yang kita kerja sebab ustazah ni rajin menyembang. Seorang sahabat ustazah ni dia kena stroke. Apa tahu? Umur dia 50. Masa tu kerja lagi. Dia kena stroke sebelah. Lepas tu pergi perubat keluar sana ni lega pergi boleh lagi jalan balik. Dia kata umur dia lah 50 ustazah nak mati macam umur Nabi dari 13 tahun. Sedangkan saya umur daripada 50 tu ustazah saya rasa macam sat saja 50 tahun. 13 tahun ni nak rasa ke mana? Lagilah cepat tuan-tuan dan puan. Ni kita cakap ni 3 tahun ni. Macam sekarang hari 3 tahun. Sebab tu Imam Ali ni kata tak payah duk kira orang, tak payah duk kira malu tuan-tuan dan puan. Sekarang nak ngaji ni macam-macam ustazah bentuk rupa, ustaz bentuk rupa, nak online ke, nak apa online ke, semua boleh mengaji sini ke, berdepan semuka, semua boleh. Yang pentingnya biar kita mati mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mati kita tak kenal Allah. Biar kita mati kita kenal komunikasi Allah dengan kita di dunia ni apa dia? Quran. Kalau kita tak faham sekalipun, kita kata komunikasi dengan Allah ni secara bisu, asal kita berkomunikasi. Kalau orang yang faham makna dia berkomunikasi penuh makna. Tapi kita ni tak faham Quran. Tapi Quran tu adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malu nak belajar tafsir ke, tajwid ke, supaya kita biarlah jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ni dengan penuh biqalbin salim, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kekuatan, sebab kita bersiap sedia. Itu pesan daripada Sayyidina Ali ni. Dan jangan mengetahui, dan jangan malu jika ditanya sesuatu yang tidak ketahui untuk menyatakan tak tahu. Kalau orang tanya kita sesuatu perkara kita tak tahu, kata tak tahu. Jangan duk cuba mereka. Tak boleh. Dan ketahuilah bahawa sabar itu dalam segala hal bagaikan kepala di badan. Maka bila kepala terlepas daripada badan, rosaklah badan. Demikian pula bila kesabaran itu terlepas daripada satu hal, maka rosaklah hal keadaan itu. Di abang sini, sabar ni tuan-tuan dan puan adalah asas ataupun dia kata kepala dalam seluruh ibadat yang lain, dalam seluruh anggota yang lain. Sabar ni macam kita ni perempuan mengaji atau masjid mengaji, kitab, semua jenis kitab belajar, galah sana galah sini, beg putus tu tak tahu berapa kali beg putus. Saya mengaji perempuan lain kali pakai beg rotan pun putus, berat kitab perempuan. Tapi sayangnya kita ni tak ada akhlak. Tak ada akhlak. Kalau nak kata sini ni sabarlah. Anak kita balik mai daripada Kuala Lumpur, abang kat kita kata, mak man ni rasa macam nak nikah seorang lagi. Jangan duk korang ajak kan tak ada kawan tu nak cerita apa dia buat keluar ayat tu lah. Dia tak tengok anak dia baik, anak dia main abang kat mak nak nikah walaupun kali kedua kali ketiga. Ada orang tak abang bunyi anak dia balik daripada Kuala Lumpur raya abang, dia nak nikah seorang lagi. Dia perderah ayat dia ni, kain tudung dia labuh pakai jubuk ni. Abang kita belah je mata.
abang bagi kat perempuan, maka itu bukan cara dia. Mak yang ada ilmu, mak yang galah pergi masjid atau tiba, bukan cara dia. Dengar dulu anak tu nak kata, man nak menikah, kita katalah nak menikah dengan siapa man. Katalah lagu tu dulu. Cik nak menikah, mak pasal apa nak menikah? Hang tak takut ke Kak Minah dia marah kat hang nanti? Kira apa kami nak tak boleh. Minah tu lah bela anak hang sampai 7 orang. Hang kena tengok dia. Mak kalau boleh kata aku tu anak jadi lemah. Balik pergi rumah tak jadi mak menikah. Mak tak redha. Mak tak redha lah man. Duit pun tak cukup. Lah cik nak nikah mak kan tak tahu depa duit banyak. Kata tu duit depa kan duit nak kata apa begitu. Dia nikah dia bagi kat cik mak dia bayar kad kredit. Dia habaq mak dia. Mak dia kata aku tak tahu kredit nak tambah aku tak tahu. Yang aku tahu aku takut umur tangga hang perang anak-anak hang selera habis hang jangan. Hang pasal hang tu ada kekuatan. Mak kata lagu tu dengar anak tu. Jangan lu sembung awal-awal, tak ada akhlak, tak sabar. Rosak satu sistem tu. Perempuan itu yang dia nak cerita kata kalau kita tak sabar, makna kita tak ada akhlak. Akhlak ni sendi kehidupan kita, perempuan. Akhlak ni kalau jadi seorang ibu tak ada akhlak, seorang isteri tak ada akhlak, ilmu tinggi mana pun segak macam mana buah mulut merah kenal menyala-nyala buah mulut merah. Perempuan buh bedak tebal teramana pun tuan-tuan perempuan keluar rumah tak kata apa kat suami, tak ada akhlak. Tengok tu saja patung-patung keluar tu, mana dia pula patung tu tak bunyi apa dekat suami, tak ada akhlak tu tuan-tuan perempuan. Pi makan kenuri tengah ngangang tak ada akhlak. Ambil lepun lenggang 2-3 bekas warna makan lah kereta, tak ada akhlak. Ada apa? Mulut merahnya lah. Tak mau begitu. Tak cantik. Buat balik buat apa? Nak tu pun balik banyak sangat. Tak ada nak makan tu. Kan panggil orang lain kan. Paling uduh kali ambil aiskrim meleleh tangan. Jadi makna tak ada akhlak. Perempuan, alim macam mana tak ada akhlak? Cacat kita. Tak ada sabar ni, tak ada akhlak ni. Ada sabar ni perempuan. Walaupun kita ni orang kata low profile, walaupun kita ni ngaji tak tinggi mana, walaupun kita ni hanyalah cleaner saja, ada akhlak dia. Allah cantik, segak rupa bentuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tengok seorang cleaner, akhlak dia tinggi tuan dan perempuan. Bila dia sapu sampah, cikgu-cikgu lalu dia panggil, Assalamualaikum cikgu, Assalamualaikum ustazah. Ada pensel-pensel budak-budak, dia tak sapu, dia kutip pensel buah plastik. Bagus dia. Tu nama cleaner yang berakhlak. Dia cleaner dia, tuan dan perempuan. Pukul 7 dia masuk kerja pukul 7. Pak ustazah di Ibda tu pukul 7 cleaner tu semua jalan dalam jalan ni kerja depa. Tengah-tengah hari perempuan minum air sak berhenti kerja tebas pokok Allah tinggi. Pak Talib tu mulia diri dia tu, walaupun dia kerja gardener, tukang kebun, tapi akhlak dia. Ada pisang, bawa pisang, bagi kat pensyarah pisang. Tak masjid pisang. Pisang apa Pak Talib ni? Pak Talib saja tanam pisang. Pak itu sambil buat kerja apa nama ni tukang kebun, tanam kot pisang, tanam kot cabai. Siapa dia pergi kutip pensyarah tu? Pergi kutip. Terutama ustazah. Jadi nak habang kata akhlak bukan ada pada orang kaya, bukan ada pada orang berpangkat saja, tetapi akhlak ni adalah sendi kepada kehidupan seseorang. Di antaranya ialah sabar, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Sukakah saya tunjukkan kepadamu orang alim? Ni orang alim ni, dia kata orang alim. Jawab mereka, baiklah ya Amirul Mukminin, habaqlah dekat kami siapa orang alim tu. Imam Ali radhiyallahu an berkata, orang yang tidak memutuskan harapan daripada rahmat, orang yang tidak memutuskan harapan orang daripada rahmat Allah,
dan tidak mengamankan orang daripada balasan Allah, dan yang tidak mempropagandakan maksiat kepada orang-orang, dan tidak berani menyatakan orang arif itu, orang alim itu ke syurga, dan tak kata juga orang maksiat itu masuk neraka. Sehingga Tuhan sendiri yang memutuskan. Jadi kita ni Sabak ni, kita tak bercakap benda-benda yang kita tak tahu. Kita tak menghukum orang. Kita tak kata depa ustaz-ustaz nu, ustazah-ustazah nu depa mesti masuk syurga. Ada. Pasal itu semua kerja Allah belaka perempuan. Kita tak kata gitu. Sebab tu dia kata orang yang alim, orang yang arif ni dia tidak menghukum orang. Gitu. Kita sebagai orang mengaji ni perempuan ni tak boleh suluh buruk orang. Tak boleh kata depa ni ustazah oi, kalau jumpa ular katok depa dulu, jangan katok ular. Tak boleh kata begitu. Tuan-tuan perempuan, sebab dia manusia. Ada waktu bila dia berubah, dia jadi baik pada kita. Tu. Itu yang kita kena ingat, bahawa jangan menghukum orang. Kata Sayyidina Ali, yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang terbaik amalnya, janganlah berasa aman dari pembalasan Allah. Macam kita lah, macam perempuan lah. Haji mengaji kata, dia ingat kita baik lah. Kita suka suluh orang, suka kata ke orang. Jangan, dia kata jangan. Tidak akan berasa aman daripada hukuman Allah kecuali orang yang rugi. Dan dia kata jangan kita ni rasa kita alim, bebas daripada azab Allah. Jangan. Jadi dia kata juga, orang yang sejahat-jahat manusia, jangan putus harapan daripada Allah. Kalau kita ni tuan-tuan perempuan semayang pun tak pernah, daripada dulu tutup aurat pun tak pernah, mai tua-tua ni tuan-tuan dan perempuan, tengok orang pakat keluar masjid, tengok orang berpoyong-poyong masuk kelas kuliah, tengok orang keluar sana, tengok orang sini. Kita jangan kecil hati, kita jangan kata aku ni tak pernah semayang, tak pernah tutup aurat, mai tua-tua ni macam mana lah aku ni. Tentu dah orang kata nak, kalau alang-alang nak genggam bara api biar sampai, alang-alang menyeluk perkasan biar sampai. Tak boleh gitu. Dalam bab kehidupan dengan Allah Ta'ala tak boleh. Kita walaupun daripada dulu kita jarang solat bagi cukup 5. Hak sunat tu telah lah, tak ada lah. Mai umur 40 ni semayang ada jugalah 3, 4, tapi tak cukup 5 lagi. Masuk umur 60 ni baru gaya cukup 5. Semayang tu cukup 5, sunat belum lagi. Jadi ustazah saya ni nak semayang sunat lagu mana? Orang duk kata semayang kena qada. Saya dulu-dulu pun tak semayang ustazah. Laki saya mati tak semayang, ustazah tahu. Dia ada contoh. Jadi lah ni saya ni umur panjang agak ustazah, tapi saya nak buat macam mana? Nak qada banyak ustazah ni. Semayang sunat apa dia kata semayang benda. Lah ni lah rasa takut nak mati, rasa astagfirullah dosa saya ustazah, macam saya ni duduk dalam lubuk dosa lah, tenggelam dengan dosa. Dia duduk beratus, orang panggil beratus. Jadi kalau kita tengok pada pesan Sayyidina Ali ni, perempuan jangan susah hati. Allah sayang pada kita, bukan macam mak kita sayang kat kita. Allah sayang pada kita bukan macam suami kita sayang kat kita. Allah sayang pada kita bukan macam anak sayang kat kita. Tak. Allah sayang pada kita, perempuan dia boleh ampun dosa kita. Daripada tak semayang apa semua tu dah buat, dia boleh dengan keinsafan kita, dengan penyesalan kita, dengan rasa insaf kita, dengan buat baik yang kita buat sekadarnya, Allah boleh masuk kita ke syurga dia. Dia pandang hati kita. Yang dia pandang hati kita, dia tak pandang hak lain. Tuhan tak pandang pada bentuk kita, susah kita, senang kita, segak kita, kaya kita. Tuhan tak pandang. Tapi dia pandang siapa engkau di hati aku. Sebab tu ada hadis Nabi, kalau sudah tak ingat, mata ada cerita kisah, ada kisah orang berdosa ni. Sahabat Nabi ni, zaman hidup zaman Nabi ni, dia daripada orang kafir,
masuk Islam. Lepas tu dia beramal dengan ajaran Nabi. Lepas tu bila kawan-kawan Yahudi dia mai tu dia kalah. Orang ajak minum arak dia minum. Orang ajak zina dia kalah. Tapi bila dia menerima dia jumpa Nabi, dia teringat dengan dosa-dosa dia. Lama pula jumpa guru tak terpakai dia ikut guru tak terpakai dia. Lama pula dia jumpa Nabi, dia ingatkan Nabi. Sampailah dia tua, dia mengadu kat Nabi, dia kata dia ni banyak mempermain-mainkan agama Nabi. Nabi tanya lah, main apa dia? Dia ceritalah, kata dia ni buat baik, lepas tu main kawan ajak jadi tak elok, buat baik, duduk macam tu. Jadi dia rasa dia tak berguna lah. Maka Nabi SAW bermunajat, tanya Allah Subhanahu Wa Taala macam mana orang macam ni nak buat, kita nak buat macam mana, nak kata apa. Allah pun jawab pada dia. Yang Ustazah nak abang ni jawapan Allah tu lah pada perempuan, pada dia. Allah kata apa? Wahai Rasulullah, Allah kata Allah ni suka orang macam tu. Mana dia, Allah tak buang dia. Sebab dia buat salah, dia balik pada Allah. Dia ada Allah. Sebab ada aku di hati dia. Tentang perempuan. Jadi bila kita dengar kasih sayang Allah pada kita sampai macam tu tuan-tuan, mana ada macam manusia. Manusia ni kira kalau tiap-tiap tahun jom kita pergi raya umur pangah. Mama ni semua suka aja. Awak mau depa anak depa tak nak mai sama kita. Kita dah buat kena berapa kali tak nak mai. Kita saja duk pi sama depa. Sasa aja. Mau tak malu. Tu anak kita tu hasut kita. Betul perempuan. Tu kita. Kita macam itulah. Berkira kita. Tapi Allah mana berkira dengan kita, tuan-tuan dan puan. Kita tak tutup aurat 10 tahun. Sedangkan kalau kita tengok dalam hukuman satu rambut di satu istana. Maka Allah. Berapa tahun lah ni nak tutup kakak uban ada ni rapat sikit tutup. Dulu nak tutup juga pusing mai paku tadi. Lepas tu pusing janggut soto macam-macam passion lah. Sekali punggah tudung bukan satu celpa tu paku-paku dia. Orang pakai tudung 10 minit, dia pakai tudung setengah jam. Di mana apa lama baru balik. Hafiz. Pakai tudung lah ustazah, ini lebih satu paku, tak tahu nak buat tambah nak paku. Dia jadi sungguh orang muda-muda lah, orang tua macam ustazah tak lah. Perempuan, tak apalah, pakailah asalkan betul-betul aurat sudah. Allah sayang dekat kita sampai macam tu lah. Contoh ustazah nak cerita. Kita kira. Minta perempuan. Kita kira. Sebab tu kita kena apa pun yang ada pada kita, apa pun kesalahan kita, apa pun dosa kita, apa pun cacat kita, balik pada Allah. Allah sangat suka orang balik pergi kat dia. Walaupun dalam keadaan yang kita kata berlemuh banyak dosa kita, pergi kat dia boleh ampun dosa kita, jadi orang yang bersih. Masuk dalam neraka boleh masuk ke syurga, tuan-tuan dan puan. Itu nama rahmat, kasih sayang Allah pada kita. Tapi kita kena kenal dia. Kena kenal dia. Nak kenal dia ni macam mana nak kenal dia? Kenal dia dan cari tok guru lah. Nama kelas mengaji, kena belajar, jangan malu. Rajin-rajinlah membaca tafsir, rajin-rajinlah membaca kitab. Kita kenal dia. Baru kita membuat correction diri kita, insya-Allah. Allah sayang, Allah suka pada kita, tuan-tuan dan puan. Abu Lais meriwayatkan dengan sanad daripada Yazid Ar-Raqashi berkata, jika seorang masuk dalam kubur, maka sembahyangnya berdiri di sebelah kanan dan zakatnya di sebelah kiri, dan taat menaunginya dan sabar membela kepadanya. Bahkan ia berkata kepada lain-lainnya, silakan kamu bela dia jika kamu dapat membelanya. Kalau tidak, saya yang di belakangnya, yakni saya sanggup menyelesaikan dan menolak seksa daripadanya. Perempuan, ini cukup seronok ni. Kalau cerita tentang mana-mana pun ada dalam kitab. Bila kita mati, masuklah kubur, kebajikan kita tu seliling kita ni. Meriah, kubur kita tu meriah. Kau bayangkan, kita mati seorang-seorang, orang balik habis dah dunia ni.
Yang main kat siapa? Kat kita siapa? Zakat datang, sedekah kita datang, sabar kita datang, solat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Makna dia meriah dalam kubur kita tu. Main buat apa? Main nak make up kita, nak jaga kita daripada diseksa, tuan-tuan dan puan-puan. Zakat jadi pembela, solat jadi pembela kita, jadi lawyer kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sedekah kita walaupun sebiji kurma pun mai berguling-guling. Mai nak sokong kita, nak jaga kita. Di dunia ni kita tak nampak lah, tuan-tuan dan puan. Dunia mana nak nampak apa? Akhirat tu yang kaya. Walaupun sedekah kita hanyalah sebiji kurma, walaupun sedekah kita sebuku nasi lemak, walaupun sedekah kita hanyalah selai kain pelekat, walaupun wakaf sebuah Quran. Wakaf tu Ustazah pergi umrah tahun bila? Tahun 1990 dulu ni. Wakaf Quran semua. Tanya dia, "Cik nak wakaf Quran tak di Mekah?" Wakaf dah dulu. Tiap-tiap tahun nak pergi tanya dia, "Cik nak wakaf tak Quran?" Lah ni cik nak wakaf kerusi tak? Kerusi dah lagi Ustazah. Nak wakaf RM4 Ustazah kerusi. Cik bagilah RM50. Tukar duit rial ke duit Malaysia ke rial, cik bagi. Lagi Ustazah tolong belikan. Tanya, "Cik tahun ni cik nak bagi apa?" Bagi lah dulu. Sebuah tu ya, wakaf Quran sebuah ya, sebuah. Tapi sebuah tu pun kita kata di akhirat bercahaya. Entah dan puan. Cerah lah kubur kita tu. Semua. Kalau 10 buah. Kalau tiap-tiap tahun 10 buah. Allah Rabbi. Kita dunia kita dah rasa cerah dah. Dah. Kita tak cukup lagi cerah tu. Nak abang kata dan puan. Tu dia kata tu. Dan sabar ni kata kalau tak boleh membela, biar dia yang membela. Sabar ni. Tuan-tuan dan puan, walaupun rupa bentuk je kita tak nampak macam mana mereka nak membela kita di alam barzah. Tapi dengan kita membaca kitab-kitab Allah ni, kita yakin begitulah suasana kita di barzah Allah. Kita sendiri-sendiri, kita pula tak ada pula sahabat-sahabat akhirat. Kalau kita ada sahabat akhirat, insya-Allah tuan-tuan dan puan, dia di sana dia baca Quran, dia kat kita. Dia di sana dia buat sedekah sampai kita. Dia di sana dia buat korban buat sampai kat kita. Sahabat-sahabat akhirat. Kita ni ada sahabat dunia, tak cukup, kena ada sahabat akhirat. Baru kita cukup kaya untuk hidup di barzah yang tidak siapa boleh tolong kita, hanyalah dengan amal kebajikan kita. Dan sebab itu kita jangan kedekut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah pun tak kedekut dengan kita, tuan-tuan dan puan. Itu pesan Ustazah. Daripada keterangan ini, nyatalah bahawa sabar itu semata-mata seutama-utama amal. Bahkan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hitungan. Puan-puan, tanpa hitungan. Banyaklah pahala sabar ni banyak. Tapi puan-puan, nak sabar itulah pun berat. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah, sabar tu menjadi satu kemanisan pada dia. Macam mana nak jadi macam tu Ustazah? Kena banyaklah beramal, banyaklah berilmu, cari ilmu supaya diri kita menjadi kebal, kuat. Gitu. Abu Warad daripada Muhammad bin Muslim berkata, seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, habis hartaku dan sakit badanku." Maka jawab oleh Nabi SAW, "La khaira fi 'abdin la yazhabu maluh wa la yasqabu jismuh
innallaha iza ahabba 'abdan ibtilahu wa iza ibtilahu sabbarah. Tidak baik, tidak baik dia kata. Tak baik seorang hamba yang tidak habis hartanya dan tidak sakit badannya. Tak baik perempuan ni harta banyak, tak habis, dia simpan, dia bilang, dia tengok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi 'abdin la yazhabu maluh. Tidak baik seorang hamba yang tak habis hartanya dan tak sakit badannya. Makna dia harta dia tu dia tak buat kerja apalah, duk banyak situ, apa tak buat. Sesungguhnya Allah jika cinta kepadanya, jika cinta kepada hamba, maka diujinya dengan bala, dan bila telah ditimpa bala, maka Allah memberikannya kesabaran. Itu yang kata sakit badan ni bukan orang kata. Sabar tuan-tuan dan puan. Macam Ustazah cerita mak tadi lah. Bila dengar-dengar tu dia sakit telinga ni, dia sakit hati ni, dia terui. Macam siapa macam tu lah puan, kalau kenal kat kita betul lah. Tak lebih lagi ambil kayu terui. Kan kalau kenal kat kita tak sabar tuan-tuan dan puan. Jadi dia kata tak sabar ni tak baik. Nabi kata orang yang harta dia banyak, dia tengok, dia jaga semua, dia tengok saja, dan badan dia pun tak sakit, masa kita kata tak buat kerja lah, dia jadi haus. Tak baik dia betul. Tapi macam perempuan ada tanah, contohnya lah, ada tanah yang tak usah, tak buat apa, tak ada manfaat apa, duduk di dunia ada 30 tahun semua itu. Bawa bagi ke orang-orang fakir mana-mana, bukanlah nak bagi ubah nama, bagi dia buat kerja. Perempuan dia tanam cabai, dapat pahala kat perempuan saja ya. Perempuan bagi dia tanam cabai, dia dapat pendapatan, dia bagi dekat kita. Tuan-tuan dan perempuan, hebat orang tu, jiwanya kental. Perempuan dia tak ada perasa nak teringin, nak kata apa. Tapi kalau tak sabar, bagi orang buat kerja, tuan-tuan dan puan, kata pula ke orang tu, tak usah dia suruh buat, usah bukan dia dapat apa ke darah apa, semua dia kata cabai dia tak laku. Tu jenis orang tak sabar, tuan-tuan dan puan. Jadi tak ada untung juga. Jadi kalau yang boleh tu, tuan-tuan perempuan, macam Ustaz kata tadi, tanah ni bergelung-gelung, tapi hang nak buat tak larat, nak sewa orang tak mau. Kita bagi kepada orang yang minat, suruh dia buat. Dia pun nak bagi kat kita banyak mana pun tak apa. Pasal apa? Selama ni kita tak ada untung pun, kita boleh hidup biasa je. Tapi biasalah manusia bila tamak, tuan-tuan dan puan, bila nampak dah elok, dia mulalah. Manusia macam itulah. Kalau tak ada iman, kalau ada iman, insya-Allah, tuan-tuan dan puan. Jadi Nabi kata apa? Bila kita hidup ni mesti ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang lulus ujian tu dia berjaya. Orang yang tak lulus ujian tu, mana kata dia masih lagi iman dia lemah. Tu tuan-tuan, banyaklah kalau kita tengok kepada masyarakat kita hari ini. Ustazah suka juga nak kongsi dengan perempuan. Allah menguji, nama dia, kalau perempuan kalau tak jadi aib lah ustazah, nak bawa kawan-kawan pergi tengok. Dia bela anak dia 4 orang, semua cacat, OKU semua, OKU 4 ke 5 nak abad ubat. Ustazah ada bersembang sama dia, tapi sudah takut juga dengan anak-anak tu perempuan tak. Kalau kita tengok, Allah, kita tak mampu, tapi dia Tuhan bagi kekuatan. Anak dia umur 40, 50, tambat kaki tu dengan apa, rantai di pokok, di jalan kata, orang kata. Kalau lah tak jadi aib dululah, tapi orang kot tu semua tahulah. Ustazah pi sebab ustazah pi bagi zakat, ustazah pi sembang dengan dia, nak tengok kekuatan dia kuat. Dan perempuan dia belah ada 5. Kalau anak perempuan main haid tu,
Allah, dia boleh belah perempuan. Oi. Sabarlah, tapi suara dia derah lah. Sabarlah dia. Sampai 1 tahun tuan-tuan perempuan, dia dapat pergi haji. Dia dapat pergi haji. Ustazah kata, macam mana dia nak tinggal kat siapa ni? Anak-anak ni. Lepas tu dia habaq kat Ustazah tadi nak pergi Mekah. Ustazah, ya Allah, kat Samoy. Kat Samoy dapat macam mana, kat Samoy nak buat ni. Kita ni berdomba-domba nak buat macam mana ni. Nak buat macam mana ni. Anak dia tu. Kan siapa boleh kan. Lepas tu dia ada seorang. Kak dia kot. Kak dia tu. Kak dia kan adik dia. Dia dekat agak kamu Ustazah. Yang volunteer lah. Tuhan buka hati dia. Pergi tunggu Ustazah. Sampai dia balik Mekah. Lepas tu bila dia balik Mekah perempuan, dia kata kat Ustazah perempuan tahu dia nak jual rumah dia tu. Rumah dia tu rumah kampung, rumah dia sebuah tepi sungai rumah dia tu. Dia nak jual rumah tu, dia nak bawa anak-anak dia pergi mana? Pergi duduk di taman. Allah kata, janganlah. Allah kata, kamu jangan di taman ya Allah. Nak duduk terang mana di taman perempuan ni. Kan ada pokok. Nak ikat dia mana? Dia pegang. Orang lalu lalang orang tak sah. Dia pun tak jual lah duduk tu. Lepas tu perempuan tahu dia mati. Lalu ni dia mati dah. Anak-anak dia tu pun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lepas tu saya tak dengar lah cerita dia tentang kampung dia tu. Dia jual ada orang beli duduk. Dia jual ada orang duduk, orang buat lain rumah cantik. Sabak dia tu saya nak abang Ustazah semua tak boleh nak ikut sabak Tuhan bagi kat dia. Allah Rabbi, suami tak ada. Kadang-kadang dia duduk lomba kayak kemban ni lah. Dia keluar berjalan panggil anak dia. Nah abang kat perempuan itulah contoh yang boleh Ustazah rasa seorang ibu yang sabar jaga anak OKU. Tuan-tuan dan puan dengan masyarakat lagi nak hina, dengan pendapatan tak ada lagi, tuan-tuan dengan nak buat keluar pergi kerja tak boleh. Tuan-tuan dan puan nak pergi mengaji macam perempuan ni tak lah. Gitu. Tapi sampai dia tua tu saya ingat, Ustazah ingat dia keluar agak pergi mengaji. Apa KWPI apa tu. Mengaji tu. Dia betul apa nama dia buat macam mana, dia anak dia dah besar tua ni dia tu suruh duduk. Betul lah kot. Nah abang kat perempuan, kita ni taklah sampai lah Tuhan uji lagu tu. Uji lagu lain. Hak tu dia uji lagu tu. Kita uji lagu lain. Tu nama dia ujian ni. Semua orang ada tapi tak sama. Tak sama perempuan. Ada kecil, ada besar. Ada kecil tapi perih. Ada besar perempuan tapi boleh tengok semua orang. Kita yang selalu dengar ni Ustazah yang dengar lala ni ujian dia belama. Mak betul asal mak kelai dia badi. Dia pun tak mau jaga kita seorang yang jaga Ustazah, kita pula perempuan kan dia. Buat hal lagu Tuhan, Tuhan ada dengar lah ni pun. Anak abang lihat tu pun ujian juga entah dan perempuan. Jadi Tuhan kata mana ada orang tak ada ujian. Orang yang berjaya, yang bertakwa lah orang yang melalui ujian tu. Tak kira macam mana. Ada orang ujian, ada beradik ramai. Kita kata seronok no, ada beradik ramai. Apa no? Dia kata tu kat kita. Dia kata beradik ramai seronok. Bila buat kenuri Allah yang ramai Ustazah tahu. Dia hang senang nak buat kenuri ajak adik kakak ada 12 beradik. Seorang 100, 1,200. Boleh buat mi goreng, bihun goreng dah. Ustazah kata gitu. Cakap senang Ustazah. Dia kata gitu kat kita. Dia kata kita gitu. Nah apa kata orang yang tak ada anak ni, hang seorang diri ni, dia boleh buat macam-macam kan dia. Buat. Dia senang itu. Dia kata orang sebut je kata nak buat kenuri, dia dulu. Orang habaq lah kata nak korban, dia dulu. Dia tak ada apa. Dia duduk sendiri dia. Tapi dia pandai mengurus diri dia.
ujian Allah Ta'ala bagi kepada dia tu, dia berjaya mengurus ujian tu. Jadi kita hari ni yang penting pada kita kena sedar bahawa ujian aku ni macam ni. Kita kena tahu bahawa semua orang hidup berujian. Kita kena pandai uruskan ujian tu. Ujian semua orang dapat, tapi bezanya ialah bagaimana kita nak mengurus ujian tu. Gitu, no? Tu. Kita kata susahlah ustazah, ada anak saat-saat nak nikah, saat-saat nak nikah. Tu susah kot ujian. Seorang ni kata pula, anak saya ada 3-4 orang, ustazah, seorang tak mau menikah. Macam mana nak buat ustazah? Pula dia. Nak kata ke mana? Kita kata pula, katakan saya ustazah, kalau suami saya habaq kata nak menikah, hari ni saya pergi cari, saya nak suruh dia menikah, saya suka bagi dia menikah. Pasal apa bagi dia menikah? Dia seronok, dia galak, dia kuat lebih, tu bagi dia menikah. Saya memang duk cari ustazah. Tu jenis tu pula. Seorang lagi kata, ustazah ada ubat lah, nak buat ubat sikit. Awak nak tahu sampai tera-tera ni sedap ana tua ni, tak boleh balik nak cerita anu cegak. Jubuk tonggek lah apalah nak cerita. Macam mana? Tu jenis tu pula. Kan? Tu macam mana? Nak kata macam mana? Kita ni kita kata tak tahulah mana. Nak habaq kata semua orang ni ada ujian. Cuma yang berjaya ni bagaimana nak mengurus ujian tu. Nak habaq kata tuan-tuan dan puan. Kita kata ada anak ramai, lega, tua-tua hidup anak ramai. Lain kali hidup orang tua. Kita kata hang mana menikah 3 seronok nah, hang tua-tua ikut pergi sana ikut pergi sini. Kata azalah duduklah kereta banyak. Tu tak boleh kata puan. Bagaimana kita mengurus ujian tu yang penting. Baik, tu cerita sikit je. Ali bin Abi Talib berkata, ayyuma rajulin habasahu sultan zulman famata fi hasbih fahuwa syahid, fa in darabahu famata fahuwa syahid. Tiap orang yang dipenjara oleh raja dengan penganiayaan sehingga mati dalam penjara, maka ia mati syahid. Dan bila dipukul sehingga mati, maka ia mati syahid. Inna rajula la takunu lahu darajah 'inda Allahi la yablughuha bi'amalihi hatta yubtala bibala'in fi jismihi wa yablughuha bizalik. Sesungguhnya ada kalanya Allah telah menyediakan suatu darjat bagi seseorang, tetapi tidak dapat dicapai dengan amalannya, sehingga diuji dengan bala yang menimpa pada jasadnya, maka tercapailah dengan itu. Macam-macam lah tuan-tuan, no? Bala yang Allah Ta'ala nak bagi ni, di mana kita sendiri kena ingat bahawa bala tu adalah pahala. Kita kena ingat bahawa ujian itu adalah pahala. Kita kena ingat bahawa setiap perkara yang Allah jadikan pada kita, wa imma kita suka, wa imma kita tak suka, ada hikmat yang baik untuk kita. Tu faham yang tu. Apapun yang Tuhan berikan kita ni semua baik. Kalau kita dapat suami kita kedekut dari Allah Tuhanku, dekut, hari-hari cek lambik duit dia kok kita curi, kita buat kedekut lah dia. Orang tak abang mai lah kita beli pinggan melamin 1 set raya ni, nak guna raya lah. Rumah kita ni sampailah warna pun dah bertukar lah, karat gulai, karat minyak lama dah guna, ada yang retak, ada yang apa. Dia kata makan ladu pisang kenyang. Dia tahu kat kita. Tu perempuan nak kata apa? Antu bini tu abang kat ustazah saya sedih.
kecil hati dengan suami saya. Awak dia kata gitu. Tak apa, dia kata kat dia, makanlah lah pinggan tu. Ketak-ketak tu buah ikan goreng, gulai. Dia kata, jadi kami kawan kesian dia pakai share. Bagi seorang, bagilah satu set bagi dia seronok. Nabak kat perempuan. Nabak kata ujian kata, baik dah suami aku tu pada Allah, baik. Mungkin kalau Allah bagi suami itu orang kata apa, boros lah kita kata, bagi duit kat dia, jadi boros lebih daripada tu pasal dia jadi membazir. Mesti ada pasal apa Tuhan bagi jadi suami kita ni. Mesti ada baik dia. Gitulah contoh nak abang perempuan. Kita bela anak. Semua anak kita tak masuk universiti. Anak jiran, anak adik, anak orang, semua masuk universiti. Dia kata kat Ustazah, tuition sama-sama Ustazah tahu. Tapi anak cik ada hikmah dia, cuba cari hikmah dia sahut main. Tak usah duk menyebar, tak usah duk merajuk, tak usah duk banding dengan orang. Allah bagi tu ada dia. Tak ada kat cik ni senang lah anak-anak sakit demam apa. Anak dia pun duk Kuala Lumpur nak balik masuk wad dulu. Ada baik dia, jangan cari pasal apa Allah Ta'ala bagi tu ada buruk, tak ada. Tak ada perempuan. Itu kalau yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa hidup kita ni dalam ujian Allah. Tuan-tuan dan perempuan, nabak bagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan kita mengaji ini merawat sikit hati kita yang rajin sangat komen Tuhan. Rajin menyebar dengan Allah. Ajak laki tak mau puasa pun tak ajak dah. Dah ajak lagi. Buat habis yang lewat kita Ustazah dia bukan ajaklah waktu mana dia Tuhan nak beri hidayah kita bukan tahu. Allah Maha Kaya. Jadi kita suami segan puasa sunat. Ada hikmah dia, ada. Semua ada hikmah dia. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, Ustazah harap tuan-tuan dan puan boleh menerima apa yang kita baca. Insya-Allah kita jumpa lagi bulan depan, kita sambung lagi kitab ni. Sabar ni memang dia mendidik hati kita. Insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi setakat tu dulu tuan-tuan dan puan. Jadi ada beberapa pesanan Ustazah sekejap kita baca doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan sabirin, hamdan syakirin, hamdan taibin, hamdan zakirin, hamdan shaimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamul malaikatul muqarrabin wa hifzal mursalin fi afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Wadud. Kami bersimpuh ya Allah di pagi yang mulia, di bulan yang penuh keberkatan ya Allah, di dataran Isy'aiji ya Rahim. Memohon padamu ya Allah agar Engkau kuatkan iman-iman kami ya Allah untuk menghadapi ujian-Mu ya Rahim. Kami menada tangan padamu ya Allah agar Engkau kukuhkan keimanan kami, ketakwaan kami ya Allah, agar kami mampu menghadapi ujian-Mu di dunia-Mu ya Allah sehingga ke akhirat kami ya Rahim. Allahumma ya Azim, Allahumma ya Ghafur, Allahumma ya Karim,
dengan kebesaran-Mu, dengan keagungan kasih sayang-Mu, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Rahim. Sayangi kami ya Rahman, ridai kami ya Wadud. Dengarkanlah bisikan hati-hati kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sesungguhnya Engkau ya Allah, Innallaha Ghafurur Rahim. Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Wadud, Allahumma ya Azim. Ampuni ayah-ayah kami, ibu ayah kami ya Allah. Bariskan mereka bersama para syuhada-Mu ya Allah. Walaupun ibu ayah kami tidak sehebat mereka ya Rahim. Bariskan para suami kami ya Allah bersama para nabi-Mu ya Rahman. Walaupun ya Allah para suami kami tidak sehebat ya Allah para sahabat nabi-Mu ya Rahim. Sesungguhnya Engkaulah yang selayaknya membawa, mengampuni, merahmati seluruh kaum keluarga kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Aziz, Allahumma ya Wadud, Ampuni kaum keluarga SIG ya Allah. Ya Allah, Engkau lembutkanlah seluruh kaum keluarga mereka ya Rahman. Menyediakan tempat kami untuk belajar ya Allah, seperti mana pesanan Sayyidina Ali ya Rahman. Kami mencari tempat untuk belajar, mencari ilmu-Mu, menuntut keampunan-Mu ya Allah. Merahmati kehidupan kami ya Rahman, kehidupan kaum keluarga SIG ya Rahim, agar kami ya Allah dapat bertumpang mencari ridha-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kurniakan kami ya Allah anak-anak yang soleh. Kurniakan kami ya Allah anak-anak yang tidak menyakiti hati-hati kami ya Allah. Kurniakan kami ya Allah anak-anak yang mampu membebaskan kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Kurniakan kami ya Allah anak-anak yang mampu ya Rahim. Kami bertumpang teduh di waktu tua kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar wa qina azabas sirat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baik puan-puan, Ustazah nak ucap terima kasih pada semua yang menyokong rumah anak yatim kita. Rumah anak yatim kita sekarang bertambah 21 orang. Baru ni Ustazah terima anak yatim daripada keluarga mu'alaf. Bapa meninggal, nama Eng. Jadi kami anak 8 beradik. Ustazah ambil 2. Dia bagi kat orang 1. Jadi tuan-tuan dan puan, besarlah pahala perempuan menyokong. InsyaAllah kita dapat bersama dengan Nabi di syurga Allah. Yang keduanya, rumah anak yatim kita ni perempuan nak buat korban. Jadi Ustazah bukalah pada perempuan yang teringin nak menyertai bersama dengan keluarga kita, sebanyak setumpuk 850. Anak yatim kita ni ada yang belum akikah. Kalau perempuan nak tolong, nak sediakan, nak bagi, nak lepas akikah, dialu-alukan. Kami ni tak ada, kita ni tak ada daging sebab tak ada penyertaan. Jadi Ustazah bukalah pada orang Langkawi yang ingin berkorban ataupun berakikah,
bersama dengan kumpulan-kumpulan rumah kebajikan anak yatim di Kuala Nerang. InsyaAllah mungkin kita akan buat pada raya pertama kot. Jadi kita bukalah peluang-peluang sebab orang sekarang ramai pergi ke luar negara, di India, di mana-mana, sebab sana murah. Tapi perempuan jangan lupalah di negara kita pun ada yang susah. Jadi perempuan masuk je, InsyaAllah. Kalau perempuan kata nak tumpang saja tak masuk, tumpuk perempuan bagilah, ikut suka perempuan. Jadi ustazah campur-campur nanti, kongsi-kongsi, boleh insyaAllah. Dan yang ketiganya, program aktiviti rumah anak yatim juga. Kami ada membuat program aktiviti kem anak soleh, tapi cuti sekolah. Perempuan nak pergi hantar, memang duduk di sana selama 3 hari. 3 hari 2 malam. Program tu buat di rumah anak yatim tu. Kalau perempuan nak sertai, boleh insyaAllah. Di rumah anak yatim dia ada hafazan, taranum, dia ada persembahan-persembahan, dia ada solat. Anak sekolah dah darjah 1 sampai darjah 6. Tu dia kita buka peluang. Dan satunya ialah yang keduanya, yang ketiganya ialah dalam program tu juga kita ada rumah-rumah anak yatim kita ni, kita buat juga aktiviti untuk umrah iktikaf pada bulan Ogos nanti. Jadi ustazah buka peluang kepada anak-anak jemaah di Syeji yang ingin ikut ustazah, ikut kumpulan jawatankuasa pengajian ke umrah iktikaf pada bulan Ogos nanti selepas orang balik haji, selama biasalah 12 hari, bermula pada 22 Ogos, balik pada 2 September. Jadi ustazah mengajak, sebab ustazah ni tak ada kawal lagi lah ni, nak ajak teman buat umrah iktikaf, pergi masuk umrah iktikaf di Al-Haram. Sebab kita ni kan dulu-dulu kita tak berapa banyak pahala-pahala. Jadi kita pergi duduk, kurung diri kita untuk iktikaf, kita dapat pahala jutawan insya-Allah. Jadi jangan banyak sangat halangan, jumlah kita sama-sama berumrah iktikaf dengan kelas pengajian kita insya-Allah pada Ogos nanti. Jadi yang berhajat, yang berminat, yang nak tanya, lebih-lebih lagi kepada warga emas lah. Sebab sekarang Saudi dia tak tetap lagi umur. Kalau dia tetap umur, habislah kita. Dan tak ada mahram pun boleh pergi. Sama-sama dengan kita bersama-sama lah insya-Allah. Jadi setakat tu dulu perempuan. Ma'azabati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Saya dah. Lagi 2 hari. Nampak lagi. Ya, insyaAllah. Yang sepupu Asad ni? Tu dia buka. Asad ni. Dia tanya sepupu saya. Alhamdulillah. Salam. Salam. Begitu.